Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan bersama saya, Naila Huda, dan salah satu fokus utama pada minggu akan datang adalah perincian lanjut dan juga garis panduan bagi pemberian dos ketiga vaksin COVID-19. Ini selepas kerajaan hari ini bersetuju untuk melaksanakan pemberian dos ketiga bagi golongan rentan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah itu akan dilaksanakan selepas liputan imunisasi populasi dewasa seluruh negara mencapai 80%. Dan beliau berkata keutamaan pemberian dos ketiga ini akan tertumpu kepada kumpulan yang berisiko tinggi terlebih dahulu, antaranya seperti anggota Barisan Hadapan Kesihatan, pesakit kurang daya tahan imun atau immunocompromised, warga tua dengan komorbiditi. Dan selain itu, tambahnya lagi, ia juga meliputi individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan jangka panjang atau long-term care facilities. Dos ketiga tersebut, jelas beliau, dapat meningkatkan tahap imuniti dalam kalangan individu berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dos kedua. Untuk itu, beliau berkata panel pakar perubatan dan kesihatan sedang membangunkan garis panduan pelaksanaan pemberian dos ketiga ini. Dan beliau berkata juga kesemua perincian berhubung pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 ini akan diumumkan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam masa terdekat. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut garis panduan, apa cadangan yang boleh dikemukakan berhubung dengan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 ini, sudah bersedia bersama saya dalam Fokus Minggu Depan Datuk Dr. Ramli Tahir, Pengamal Perubatan Am Labuan. Terima kasih Datuk bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Sama-sama, Naila. Ya, Datuk, khabar baik, terima kasih. Harap Datuk juga baik sahaja. Datuk, kita tahu Labuan sudah pun capai 100% populasi dewasa lengkap vaksinasi. Jadi melihat kepada keputusan untuk beri suntikan ketiga ini, apa kelebihan yang doktor melihat dos ketiga kepada frontliners, warga emas dan juga golongan berisiko, khususnya melihat dos ketiga ini sebagai pelindungan daripada varian-varian baru termasuk varian Delta? Okey, terima kasih soalan tersebut. Kita kena lihat pada rasionalnya kenapa kita perlu ada kepada dos ketiga ini. Yang pertamanya, kita kena faham tentang imuniti itu sendiri. Imuniti ini boleh menurun mengikut masa. Walaupun kita telah disuntik dos pertama dan dos kedua, tetapi apabila ianya mengambil masa 6 bulan lepas tahun, imuniti ini akan menurun. Kita panggil ini adalah winning immunity. Ini adalah rasional yang pertama. Yang keduanya, kita ada berbagai variant of concern, varian yang baru, yang mana immunity ini juga akan menurun protectionnya ataupun dia punya pertahanan terhadap variant of concern ini. Dan yang ketiganya, memang kadang-kadang vaksin ini sendiri kepada kumpulan-kumpulan yang tertentu seperti yang berisiko tinggi, kepada kumpulan-kumpulan yang pesakit-pesakit yang kronik, maka protectionnya akan kurang. Jadi rasional kepada tiga-tiga ini, kalaulah ini berlaku, maka adalah keperluan untuk kita memberikan dos ketiga itu tadi. Konsep winning immunity ni yang paling penting. Maksudnya tak adalah cakap kalau kita dah bagi dos 1, dos 2 tu sampai bila-bila kita punya immunity tu akan bertahan dengan baik. Yang keduanya, effectiveness of the vaccine tu sendiri. Kadang-kadang tindak balas kepada badan kita tidak membuat antibody terhadap COVID-19 ini. Jadi vaksin tersebut tidaklah begitu efektif. Jadi memandangkan ini, faktor itulah perlunya kita diberikan dos ketiga tadi. Ya. Okey, bagaimana pula pandangan Datuk sendiri mengenai garis panduan pelaksanaan dos ketiga seperti mana yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini? Dalam masa yang terdekat kita akan melihat garis panduan pelaksanaan berdasarkan apa yang dicadangkan oleh pakar-pakar kesihatan. Sebab kita tahu juga kita nak merujuk kepada contoh di Labuan yang mana kes positif dan kematian juga dalam keadaan terkawal walaupun pernah diserang dengan vaksin Delta. Ya, betul. Setakat ini di Labuan memang agak baik. Pada hari ini saja kes kita kosong, dan di Labuan ini sudah melebihi 1 bulan kita tiada kematian akibat daripada COVID-19. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada tadi, iaitu bagaimanakah garis panduan ini yang diperlukan. Saya merasakan yang pertama sekali kita kena berbalik kepada tadi ialah herd immunity. Maksudnya kita masih kena mementingkan 80% daripada warga kita
untuk mencapai herd immunity ini. Jadi kalaulah benda ini dah tercapai, macam kat Labuan ni dah 100%, maka barulah kita boleh pergi kepada dos ketiga tadi. Dan kita perlu bagi kepada mereka-mereka yang berisiko tinggi. Contohnya kepada petugas barisan hadapan. Macam contohnya macam kami di Labuan ini, kami menjaga di pelabuhan-pelabuhan. Kapal-kapal perlu kita buat swab test di atas sana. Dan ini adalah sangat risiko kerana kadang-kadang ada varian-varian daripada luar negara yang datang melalui kapal-kapal ini. Jadi petugas-petugas barisan hadapan ini, mereka ni perlulah diutamakan. Yang keduanya kepada pesakit yang mempunyai kurang daya tahanan imunisasi. Jadi kita pun faham kalaulah pesakit-pesakit ini yang mempunyai kurang daya tahanan imunisasi, maka keberkesanan imuniti badan mereka itu akan menurun. Jadi kita perlulah membantu mereka mengurangkan risiko agar mereka ni tidak terkena jangkitan semula. Dan yang ketiganya ialah of course garis panduan kepada warga tua. Warga tua ni kita pun tahu golongan ini adalah golongan yang berisiko dan golongan mereka yang mempunyai komorbiditi. Maksudnya mereka ni ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantungnya, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis. Jadi dengan cara itu kita perlu ada panduan atau guideline garis panduan ini untuk memilih agar mereka-mereka ini tidak ketinggalan insya-Allah. Okey, Dato' ada menyebut tentang keberkesanan vaksin ini yang mungkin akan menurun pada jangka masa yang panjang, mungkin akan terkesan. Melihat kepada faktor ini, kita ingin membincangkan tentang breakthrough cases ataupun kes-kes positif COVID-19 dan juga kemasukan ke hospital dalam kalangan individu yang sudah pun lengkap vaksinasi. Ini tidak menunjukkan vaksin tidak efektif atau apa pun, tapi ini menunjukkan bahawa breakthrough cases itu akan berlaku, mungkin bergantung kepada pelbagai faktor tahap imuniti seseorang individu itu, mungkin jenis vaksin yang berbeza. Di sini mungkin Datuk boleh kongsikan situasi di Labuan, bagaimana breakthrough cases di sana, kerana Datuk ada menyebut tentang frontline workers, petugas barisan hadapan di pelabuhan-pelabuhan, konteks yang berbeza pekerja barisan hadapan di Labuan. Jadi adakah Labuan juga melihat breakthrough cases berlaku dalam kalangan mereka yang berisiko? Alhamdulillah setakat ini saya tidak nampak ada breakthrough cases di Labuan. Saya tak tahu. Saya rasa kita memang setiap hari pun macam hari kosong. Maksudnya tak ada dah kes langsung. Dan mungkin semalam ada 8. Dan kita tahu mereka ni bukannya breakthrough cases. Tapi bercakap pasal breakthrough infection ini ialah yang pertama sekali kita kena faham bahawa vaksin ini dia protection. Dia bukannya cakap 100%, ya. Dia tidak cakap 100% adalah semua yang dah vaksin tu memang akan jadi kebal. Dia bukan macam itu. Antara faktor-faktornya ialah orang mungkin ada pesakit-pesakit tersebut yang mempunyai immunocompromise, di mana sistem imun dia tu memang dah tak begitu cekap. Jadi dia tak boleh menghasilkan antibody walaupun kita bagi vaksin, tetapi tidak juga dapat. Yang keduanya individuality. Individuality ni bermaksud tak semua orang sama. Tak semua orang respons terhadap vaksin akan sama. Ada orang yang mungkin responsnya tak cukup kuat. Jadi antibody yang terhasil tidak cukup untuk menghalang daripada jangkitan semula. Dan yang ketiganya kita juga melihat kepada keadaan dan situasi di mana tempat yang begitu ramai orang yang terinfeksi dengan COVID-19 ini. Tentunya kalau ramai di situ, satu populasi tersebut memang di satu mungkin sebuah kawasan ataupun perumahan yang memang ramai yang ada di sana terinfeksi, maka sudah tentulah breakthrough cases ni akan lebih mudah berlaku. Jadi kita kena faham kat situ. Dia kira tak cakap macam dah ambil vaksin ni memang kebal 100%. Vaksin ni memang kita tahu dia memang akan menghalang daripada kita untuk dapat infection tersebut ataupun dapat COVID-19. Dia menghalang, tetapi dia tidak cakap 100% dapat menghalang. Dan yang keduanya, dia dapat menurunkan penyakit yang teruk, severity of the illness. Maksudnya kalau kena dia tak teruk sangat.
Dan hospitalization, kalau kita dah ada vaksin, kalau kita kena pun, kita mungkin tak perlu masuk hospital. Dan of course lah kematian yang paling itu sekali lah. Dan simptom-simptomnya, kalau kita kena pun simptomnya agak tak begitu teruk. Jadi breakthrough cases ni memang berlaku macam saya kata tadi. Tapi alhamdulillah saya tak nampak ada kes macam tu di Labuan, tetapi di tempat lain ada, saya tidak nafikan. Namun begitu, ianya dia ada banyak faktor yang menyebabkan tu. Kita tak boleh salahkan vaksin tu. Kita tak cakap kerana vaksin tu lah kita dapat breakthrough infection. Datuk, saya nak berbalik kepada garis panduan pemberian dos ketiga ini yang saya kira perlu mengambil kira faktor jenis campuran atau jenama vaksin yang digunakan untuk dos ketiga ini. Berdasarkan apa yang kita tahu, mungkin mengambil contoh di negara-negara lain, kita tahu Malaysia bukan negara pertama yang memberi dos ketiga ini, sudah pun dilaksanakan di Amerika Syarikat bagi mereka yang immunocompromised juga. Apa yang kita tahu setakat ini, jenis campuran vaksin mengikut jenama dan mungkin boleh nasihatkan juga bagi negeri-negeri yang mungkin ada menggunakan vaksin tertentu atau kebanyakannya menggunakan vaksin-vaksin jenama tertentu, apa cadangan Datuk jenis atau jenama vaksin berdasarkan apa kita tahu untuk digunakan untuk dos ketiga ini? Ya, sebenarnya kita setakat ini banyak kajian-kajian yang menunjukkan bahawa jenis vaksin adalah daripada Pfizer dan Moderna. Ini dua jenis yang kita gunakan untuk dos ketiga, dan kita kena faham dos ketiga ni bermaksudnya ialah apabila kita tahu dos pertama dan dos kedua seolah-olah tidak mencukupi. Maksudnya kalau kita setiap kali kita bagi dos ini, dia akan menambah antibodi kita. Tetapi apabila dos yang pertama kita bagi dan kita jangkakan dos kedua itu mencukupi, tetapi sebenarnya tidak mencukupi, maka itulah datangnya dos ketiga tadi. Jadi ini adalah satu konsep di mana konsep immunity tersebut, di mana apabila kita bagi dos itu, ianya akan menambah antibodi dalam badan kita ke satu tahap yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jadi tahap antibodi yang tinggi ini amat perlu untuk kita menguatkan antibodi kita dan menahan supaya COVID-19 itu tak dapat pada kita, ataupun kita dapat seolah-olah bertahan ataupun kebal lah. Bukan kebal betul lah, bukan kebal dari situ. Jadi itu dos ketiga tadi. Ya. Okey, di sini mungkin penting juga untuk kita memahami perbezaan antara suntikan ketiga dan suntikan penggalak atau booster. Kerana kalau melihat contoh lain di Amerika Syarikat misalnya, mereka ada perbezaan definisi apa itu suntikan ketiga dan suntikan booster. Adakah penting untuk kita memahami perbezaannya dalam kita membentuk satu garis panduan? Apa perbezaannya? Okey. Sebenarnya dos ketiga dan dos booster ni adalah lebih kepada teknikal maksudnya pada pendapat saya ianya kadang-kadang ramai orang guna sama je pun perkataan dos ketiga dan booster dos ni, tapi kalau dari segi teknikalnya dos ketiga adalah dos yang memang diperlukan, dos yang diperlukan untuk mencapai satu tahap immunity tersebut. Contohnya sebelum ni dulu-dulu kita ada macam contoh hepatitis B. Hepatitis B ni memang ada dos pertama, dos kedua dan dos ketiga macam tu. Jadi ini adalah kita panggil dos ketiga. Maksudnya dia dah ada dalam jadual tersebut. Lepas berapa lama dia bagi dos kedua. Lepas berapa lama lagi dia bagi dos ketiga. Tetapi dos booster adalah dos yang dibagi dalam hepatitis B tersebut 5 tahun kemudian. Apabila kita tahu lepas 5 tahun tiga dos tadi akan menurun dan kita akan bagi dos tersebut. Ini berbeza tadi tu, 5 dos booster. Booster maksudnya dia dah mencapai satu tahap yang diperlukan, tetapi apabila sampai cukup lama, tahap tu tak cukup lagi, tapi dia perlukan satu lagi tambahan dos. Jadi ini perbezaan dari segi teknikal. Maksudnya sekarang ini kita, sebab COVID-19 ni adalah vaksinnya yang baru dan masih lagi kita perlu melihat, dan kita rasakan ianya pada golongan-golongan tertentu memerlukan dos ketiga tadi itu. Maksudnya untuk betul-betul mencapai cukup antibodi untuk menahan daripada terkena jangkitan COVID-19. Ya.
Okey, Datuk, sebelum ini menekankan bahawa vaksin ini tujuannya bukan untuk memberi rasa kebal terhadap vaksin terhadap COVID-19 ini secara 100%. Jadi antara kepentingan juga pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 ini juga mengambil kira kepentingan ekonomi dalam kita menuju ke arah endemik dan melihat pembukaan sektor ekonomi dan aktiviti sosial secara berperingkat sekarang ini. Nasihat Datuk Dr. Ramli bagi mereka yang bakal menerima suntikan ketiga ini tidak bermaksud mereka 100% kebal daripada COVID-19 walaupun sudah pun menerima lagi satu suntikan tambahan, suntikan ketiga. Nasihat Datuk bagi mereka. Ya, kita perlu faham dalam apa-apa pun kita ini dah berusaha. Bermaksudnya daripada setiap sudut, daripada segi SOP-nya kita kena masih lagi jaga. Tak semestinya kalau kita, inilah kadang-kadang mungkin kita mungkin lalai apabila kita ingat kita dah ada dos ketiga, ataupun dulu sebelum ni ramai orang yang apabila sudah completed dos kedua, mereka rasa mereka boleh tak perlu lagi mengikuti SOP. Jadi sebenarnya saya rasa pada pandangan saya, kita masih lagi kena perlu SOP, masih kena jaga, pakai mask kita kena masih pakai mask, sebab benda ni akan menurunkan banyak risiko daripada kita dijangkiti. Walaupun dos ketiga dah ada, namun begitu dengan adanya kita penjarakan sosial kita masih dan mungkin kita punya SOP yang kita jaga, jadi ianya dapat menurunkan sangat rendah kebarangkalian untuk kita dijangkiti. Jadi ini bukan untuk diri kita saja. Ada kalanya kita telah pun divaksin, okey, tetapi kita membawa balik ke rumah mungkin virus-virus tersebut. Mungkin kita tak kena tapi kita kena juga pada keluarga kita. Jadi ini pun perlu difahamkan juga sebab di rumah ada mungkin anak-anak yang mungkin berusia kurang daripada 12 tahun. Ya. Jadi mereka tu belum lagi divaksin. Apabila mereka tidak divaksin lagi, maksudnya kita ni boleh bawa balik pada mereka. Jadi risiko tu masih ada. Ini yang saya perlu tekankanlah, bahawa kita tak boleh memandang remeh dan memandang rendah kepada ataupun memandang remeh pada SOP yang kita tetapkan. SOP tetap menjadi pelindung utama terhadap jangkitan COVID-19. Terima kasih kepada Datuk Dr. Ramli Tahir, pengamal perubatan Labuan, sikit sebanyak kongsikan pengalaman Labuan memerangi varian Delta sebelum ini dan juga cadangan garis panduan persiapan dalam pemberian suntikan ketiga dos vaksin COVID-19. Dan itu antara fokus kami pada minggu akan datang. Jangan ke mana-mana, lebih banyak perkongsian dalam fokus minggu depan. Selepas ini kita akan berhenti rehat seketika. Bertemu kembali dalam fokus minggu depan, dan pada minggu akan datang kami akan mengikuti perkembangan pakatan baharu yang dibentuk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia atau digelar sebagai AUKUS. Ini selepas Perdana Menteri semalam menyatakan kegusaran bahawa kerjasama AUKUS ini bakal memangkin perlumbaan persenjataan nuklear atau nuclear arms race di rantau Indo-Pasifik serta memprovokasi kuasa-kuasa lain untuk bertindak lebih agresif di rantau ini, terutamanya di Laut Cina Selatan. Dan Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah hari ini juga memaklumkan Australia bercadang untuk menghantar pegawai-pegawai ke Malaysia untuk memberi penjelasan lanjut berhubung pakatan ini yang baru saja diumumkan pada Rabu lepas, dan bukan sahaja menimbulkan kebimbangan di rantau ini, malah ia juga sudah pun memberi kesan besar kepada dinamik politik di negara-negara barat. Ini kerana melalui AUKUS, Amerika Syarikat bakal berkongsi teknologi pembangunan kapal selam bertenaga nuklear bersama Australia, iaitu buat pertama kali selain dengan UK sebelum ini. Dan ini sekaligus membatalkan perjanjian yang sudah pun diwujudkan sebelum ini antara Australia dan Perancis, sehingga menyebabkan Perancis untuk memanggil pulang duta besarnya dari Australia dan Amerika Syarikat. Jadi kita ingin memahami apa impak AUKUS ini, apa sebenarnya AUKUS ini, apa kepentingannya kepada rantau Indo-Pasifik dan apa pendirian yang patut diambil oleh ASEAN. Jadi sudah bersedia bersama saya Harizal Hazri, Ketua Eksekutif ISIS. Terima kasih Harizal bersama saya dalam fokus minggu depan. Kita melihat terdapat kebimbangan dalam kalangan negara ASEAN terhadap AUKUS ini, antaranya Malaysia, Indonesia sudah pun mengeluarkan kenyataan. Adakah Harizal melihat wajar pakatan AUKUS ini sebelum ini diwujudkan tanpa mengadakan dialog bersama ASEAN, dan apa kesannya kepada hubungan ASEAN bersama negara-negara AUKUS, US, UK dan Australia selepas ini? Terima kasih kerana memanggil saya pada hari ini. Yang pertama sekali,
saya tidak merasakan kita boleh mengikat Australia untuk membuat keputusan untuk membangunkan kapal selam ataupun mana-mana teknologi di Australia itu sendiri, kerana Australia bukanlah sebuah negara di dalam ASEAN contohnya. Tetapi pada masa yang sama saya merasakan bahawa adalah ideal dalam situasi yang lebih ideal, mungkin lebih baik jikalau keputusan ini dibuat dari berdasarkan perundingan bersama negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan Australia di rantau ini. Namun begitu bagi saya adalah agak berat untuk kita mahukan perkara itu berlaku, kerana sesungguhnya perjanjian seperti ini adalah perjanjian rahsia. Ia tidak boleh dibincang sebelum ia ditandatangani. Jadi memang daripada segi terbaiknya lah mungkin kita perlu ataupun Australia perlu berbincang dengan negara-negara terantau. Tetapi saya merasakan itu tidak mungkin akan berlaku. Jadi itu satu permintaan yang tidak mungkin berlaku. Dan secara logiknya juga kita tidak boleh mengikat Australia untuk membuat keputusan sebegini. Dan bukan saja Australia, mana-mana negara sekalipun. Ya. Kita melihat Malaysia menyatakan kegusaran bahawa AUKUS ini akan memprovokasi kuasa-kuasa lain untuk bertindak lebih agresif di rantau ini, terutamanya di Laut Cina Selatan. Adakah Harizal melihat pandangan ini turut dikongsi rakan-rakan lain di ASEAN, atau mungkin ada antara mereka di ASEAN ini yang mungkin menunjukkan sedikit persetujuan dengan AUKUS? Dan kalau kita nak melihat ASEAN mengeluarkan kenyataan selepas ini berhubung dengan AUKUS, adakah konsensus boleh dicapai? Bersetuju atau tidak bersetuju, saya merasakan bahawa yang pertamanya kemungkinan tidak ada permintaan daripada Australia sendiri untuk mana-mana negara, terutamanya negara-negara ASEAN, untuk bersetuju dengan keputusan mereka. Apa yang lebih penting bagi Australia adalah mereka menerangkan kepada negara-negara ASEAN contohnya mengapa mereka mengambil keputusan ini. Sebenarnya impak keputusan ini bagi saya adalah lebih tinggi di kalangan negara-negara anggota NATO daripada Australia dan ASEAN. Contohnya sekarang Perancis sudah pun memanggil balik duta mereka. Ini pertama kali dibuat dalam sejarah. Tidak pernah perkara sebegini berlaku, di mana Perancis memanggil kembali duta mereka daripada US, Amerika dan juga duta mereka di Australia. Kerana ini memberikan impak yang sangat besar dan mereka merasakan bahawa perbincangan sebegini sebenarnya harus dilakukan lebih telus di antara Australia dan Perancis, kerana mereka adalah sama-sama menganggotai NATO. Jadi bagi saya, walaupun kita di rantau ini mahukan lebih informasi dan mungkin ketelusan, tetapi kita juga harus menimbang bahawa keputusan ini sebenarnya kalau daripada segi ranking, kemungkinan ASEAN ini berada di bawah kepentingan untuk Australia menerangkan keputusan mereka di kalangan negara-negara NATO contohnya. Jadi bagi saya, ASEAN akan terus menyuarakan kegusaran, dan itu agak penting untuk kita suarakan kegusaran kita, kerana tentu sekali apabila ada negara di rantau atau berdekatan dengan rantau ini meningkatkan kapasiti ketenteraan, tentu sekali akan berlaku sedikit perlumbaan kuasa ketenteraan di sekitar rantau ASEAN, dan ini bukanlah sesuatu yang ideal untuk negara-negara anggota ASEAN. Namun begitu, kita harus menerima ini sebagai realiti perkembangan strategik dan perhubungan antarabangsa. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kita menempatkan Malaysia di dalam situasi yang kian berubah ini. Ya, tidak dinafikan pakatan ini memberi kesan yang besar terhadap NATO, tapi masih banyak yang belum jelas mengenai objektif outcome penubuhan AUKUS ini. Kalau kita nak melihat apa yang dikatakan China, mereka menggambarkan pakatan ini seolah-olah kembali kepada mentaliti Cold War. Adakah penubuhan AUKUS ini sekadar perjanjian untuk membangunkan kapal selam, atau ia sebenarnya
kerjasama yang benar-benar bermakna dan apa agaknya kalau kerjasama yang berlanjutan, bagaimana ini akan ditafsir dan dinilai oleh negara-negara NATO? Jadi untuk bersikap adil dalam keadaan begini, saya juga harus katakan bahawa apabila negara China mungkin meningkatkan kapasiti ketenteraan mereka menggunakan tenaga nuklear, mereka tidak pernah minta pendapat atau tidak pernah minta persetujuan mana-mana negara di rantau ini. Jadi untuk negara China mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang tidak adil kerana Australia mengambil langkah ini pun tidak bolehlah juga, kerana mereka juga adalah mereka mempunyai kuasa nuklear, mereka mempunyai kapal selam yang dijana oleh kuasa nuklear contohnya. Ya. Jadi kalau contohnya Malaysia mengatakan itu satu hal yang berbeza kerana kita tidak ada dan kita tidak mahu bergerak ke arah itu. Dan kita juga sangat committed bahawa kita tidak menerima mana-mana kapal selam ataupun kapal terbang yang bukan sahaja membawa senjata nuklear tetapi yang menggunakan kuasa nuklear untuk menjana tenaga untuk kenderaan-kenderaan ini. Jadi bagi saya statement China mungkin bolehlah kita lihat sebagai satu statement yang lebih berbentuk strategik dan kita tidak perlu terlalu terikut-ikut dengan sentimen itu. Apa yang lebih penting bagi Malaysia dan negara-negara ASEAN adalah untuk mempersiapkan diri kita bukan dalam bentuk ketenteraan tetapi dalam bentuk dialog untuk memastikan bahawa jikalau adanya jikalau adanya semacam perlumbaan kuasa ketenteraan di rantau ini, kita harus mengimbangi kuasa ketenteraan itu. Negara-negara ASEAN harus bergabung untuk mengimbangi kuasa ketenteraan itu dan untuk memastikan bahawa ianya tidak boleh digunakan ataupun tidak boleh masuk ke perairan ASEAN. Okey, baik. Terima kasih Harizal Hazri, Ketua Eksekutif ISIS. Banyak lagi yang boleh kita bincangkan dan kupaskan mengenai AUKUS, tapi itu saja masa yang kita ada dalam Fokus minggu depan bersama saya Nala Huda. Salam hormat.